Saya dengan ini melantik diri saya sendiri sebagai CEO yang baru. Jawatan COO saya sebelum ni secara automatik akan diambil alih oleh isteri kedua saya, Rohila. Sembilan malam, ini waktunya temu janji anda bersama saya Izwan Azir dalam Soal Drama. Assalamualaikum dan selamat malam. Senang sekali dapat bersama anda lagi, dan kalau kita tengok snippet tadi tu macam geram aja rasa. Dan ini memang drama yang tengah viral sekarang, tengah trending dan diperkatakan orang ramai, sampai saya dapat berita pelakon-pelakon dia teruk kena kecam di Instagram. Kita nak bercakap tentang drama Takdir yang Tertulis. Tadi lakonan-lakonan hebat, antaranya daripada Nazim Othman, Nat Zainal, kita juga ada Datin Elvina Muhammad, dan malam ini kita nak mengupas tema daripada drama itu, iaitu Api Dalam Sekam. Dan saya tak bersendirian di studio kerana saya disertai oleh seorang perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i, iaitu Suzana Ghazali. Assalamualaikum Kak Su. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana bersama saya di studio. Dan orang penting yang nak membicarakan, nak mengupas drama ini, siapa lagi kalau bukan pengarahnya, Syahrul Izzat Muhammadin. Assalamualaikum Ijat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang hebat drama Malaysia ni? Alhamdulillah sihat. Jad, kalau boleh saya mulakan dengan anda lah, reaksi selaku pengarah kepada drama Takdir yang Tertulis ni, trending sekarang dan menerima respon yang baik walaupun pelakon-pelakon dikejam. Siapa yang jahat, bawa watak jahat tu kena kecam lah kan. Bagaimana respon anda sebagai pengarah, Jad? Okay, respon is very overwhelming. Come to one point, saya macam tak percaya dengan impact yang diberi. Sebab kadang-kadang kita pun tak faham, kita kadang-kadang pun kita pun tak faham reaksi penonton tu macam mana. Saya ingatkan drama ni macam mungkin impact dia biasa-biasa ataupun, tapi saya tak sangka pula impact dia sebegini besar. Kan, kemarahan, geram. Sebab saya rasa watak ni mewakili kita. So rasa mungkin ada gambar rasa tertampar ke. Lepas tu watak ni pula saya tak gambarkan hitam dengan putih. Saya gambarkan setiap watak ada grey area masing-masing. Saya rasa tu lebih human lah dalam tak yang drama-drama yang saya tampilkan. Itu agaknya macam chaos sikit lah dengan respon drama ni. Saya rasa itu memang kepakaran awak, Jad. Sebab awak selalu kalau mengarah drama ni akan ada grey area tu yang hanya awak tahu nak bawa drama tu ke arah mana. Ini terbukti seperti drama Nur yang kadang-kadang masyarakat tak boleh nak jangka arah mana drama ni nak pergi, Jad. Saya seorang peminat character driven. Saya bukan plot driven yang orang. Saya kadang-kadang kalau tanya saya sibuk tak tahu drama saya nak ke mana. Sebenarnya masih tapi saya suka melayan watak. Sebab saya suka melayan watak dengan jujur. Maknanya watak tu human. Saya rasa macam tak seperti watak perempuan perampas tu watak dia sebegini kita gambarkan. Realitinya watak lepas tu macam gini. Tak semestinya watak betul golongan agamawan tu macam gini. Kadang-kadang ada yang berwarna macam ni. So sebab kita ni manusia. Kita ada baik dan buruk, kita ada putih dan hitam dan kita ada kelabu. So bila saya faham konsep tu, dan saya senang sebab bagi saya tugas sebagai pengarah atau penulis skrip, kami membawa watak, kami tembungkan watak dan spark drama. Dan to be honest, saya sendiri pun kadang terperanjat dengan apa yang saya tulis sebab saya pun tak expect macam tu. Tapi saya cuba berlaku jujur dengan watak. Macam saya cuba letak diri saya kat tempat dalam watak tu sendiri, barulah saya rasa macam, oh macam gini. Saya sendiri pun masih lagi belajar. Saya banyak belajar dengan drama-drama saya sendiri. Macam mana watak tu bereaksi. Saya pentingkan watak. Saya pentingkan watak yang real. Cerita klise tak perlu. Saya tak kisah klise. Tapi saya nak watak tu real dengan sesuai dengan masa sekarang.
Saya perkirakan macam anda berjaya melakukannya. Memang seperti yang dah anda lakukan dalam drama-drama hebat sebelum ini, dalam TYT ini juga Ijat nampaknya berjaya. Ringkas saja Kak Su sebelum kita nak berehat. Ya. Anda melihat drama ni sebagai seorang penonton, bagaimana anda suka atau geramnya melihat takdir yang tertulis ni? Ringkas saja. Baik, kalau ikutkan sekarang ni memang akak antara yang tak berapa minat drama, sudah Kak cakap, tapi drama TYT ni akak nak tengok. Malam pergi pesan anak untuk rakam sebelum akak balik. Itu dia. Ijat, saya terpaksa lepaskan anda sekarang. Ringkas saja, 10 malam nanti apa yang penonton boleh jangkakan dalam episod malam ni? Ringkas saja, Ijat. Okey, 10 malam sekarang, apa yang kita bercakapkan, satu kejutan bila Ian tahu segala-galanya sebenar. Dia tahu segala-galanya, tapi cuma saya tak boleh review banyak sebab dia akan spoil. Kena tengok sebab konsep drama ni kita lepaskan sedikit demi sedikit kejutan. Alright, okey. Jadi pastikan temu janji anda lepas soal drama ni beralih ke TV3 10 malam untuk takdir yang tertulis. Ijat, terima kasih dan telah bersama dengan soal drama. Saya ucapkan selamat berjaya dalam pengarahan drama-drama yang akan datang ya. Okey, terima kasih kerana menyokong produk-produk Radio Swan. Baik. Sekejap saja lagi ada seorang pelakon dalam takdir yang tertulis akan bersama kita dan kita nak memanjangkan lagi perbincangan ini. Kak Su tadi baru sekejap saja. Terus bersama kami di soal drama yang anda ikuti secara langsung di NTV7 dan juga Facebook Cool FM. Bertemu lagi selepas ini. Sasan lagi kecil lagi. Jadi aku ada hak atas rumah ni. Untuk pengetahuan kau, Mika tu anak kandung pada Azlan dan Nurhila. Isteri dia yang sah. Ini bukti DNA report. Wait, Azlan. Kalau you tak percaya. Can you explain this to me? Kau tak tahu kan? Atuk kamu dulu, dia bukan keturunan Cancalang. Semua kaum keluarga dia, semuanya jutawan. Daripada Mesir. Oh, patutlah pun. Patut apa? Patutlah perangai macam Fir'aun. Watak Cik Salmah ni sebenarnya memang macam Fir'aun. Dia watak dia memang, dia satu dia dendam, dia memang tak boleh nak terima lagi pasal apa yang berlaku sebelum ni antara dia dan juga mak kepada Juwita dah buat sesuatu kepada dia, rebut pula, ambil pula kekasih lama dia dah 30 tahun. So Salmah berdendam sampailah habis ya. Memang sangat-sangat tercabarlah. Seperti biasa, saya dah lama tak muncul dalam Slot Samarinda di TV3 ni dan saya pun dah lama tak bawa watak antagonis pasal ramai yang cakap Didi Alias ni pelawak aja, pelawak kan. Diorang tak pernah tahu yang saya ni adalah seorang artis yang berkebolehan ataupun #versatile. So saya dibagi tanggungjawab untuk bawa watak Salmah ni. Saya dipilih oleh Syahrul Izzat sendiri untuk bawa watak ni. Memang saya dah ready, dah bersedia untuk dikecam oleh korang semua. Okey, kepada semua penonton takdir yang tertulis, selepas habis drama ini, buanglah emosi anda yang ada tu ya. Sudahlah mengecam. Terima kasih untuk semua. Waktu makcik Firaun tu cekik Mika, kecil aja Didi Alias ni, saya rasa geram betul lah. Jadi kita nak sambung dengan Kak Su selaku perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i. Kak Su, api dalam sekam ni mungkin masalah, kita tak kata orang ketiga sahaja, kadang-kadang orang sekeliling pun boleh jadi masalah dalam hubungan suami isteri. Betul. Seperti yang ditunjukkan dalam drama takdir yang tertulis ni. Jadi soalan pertama saya lah, kalau sekarang ni ada masalah dalam rumah tangga dan mungkin jalan perceraian tu sebagai jalan yang tak dapat dielakkan, apa yang perlu dibuat oleh pasangan suami isteri tu? Baik, perkara pertama yang kita kena ingat macam yang Izwan sebut tadi orang ketiga tak semestinya awet kepada suami kita atau pakwa kepada isteri sebab sekarang pun ada isteri yang curang kan, okey. Tetapi juga adalah termasuk ibu mertua, ipar duai, jiran keliling, rakan sepejabat. Ya, okey. Yang penting orang ini cuba mencari pasal untuk merosakkan rumah tangga. Cuma kalau mengikut pada peruntukan yang ada tiga enactment, tiga section yang berkaitan. Kalau lelaki, kalau dia memujuk lari perempuan yang dah bersuami. Okey. Kemudian kalau kata yang kedua pula, lelaki ataupun suami ataupun isteri yang menyuruh ataupun menghasut supaya abang tanggungjawab. Dan yang ketiga, kalaulah seseorang itu menghasut atau menyuruh untuk bercerai. Jadi macam dalam kes takdir yang tertulis ni, ikutkan ceritanya si Ruhila tadi, dia tak suruh pun untuk Azlan
Azlan menceraikan Juwita. Tapi yang suruh sangat-sangat sampai Azlan atas cinta dia kepada Ruhila menceraikan Juwita desakan daripada mak mentua. Jadi kalau kes untuk syariah, makcik Firaun tu boleh dikenakan denda lah. Ringkas saja Kak Su, apa hukuman yang boleh didepan ataupun didepani oleh Cik Salmah kita? Baik, kalau sabit kesalahan boleh dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya. Wow, alright. Okey, seorang lagi pelakon yang sekarang ni nampaknya menerima kecaman daripada orang ramai kerana tikam kawan katanya, ialah Ruhila Datin Elvina Muhammad. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Datin sihat ya? Datin sihat? Alhamdulillah, sihat. Baik, saya tak tahu emosi sihat tak apabila sekarang ni orang geram sangat dengan Ruhila ni. Bagaimana agaknya Datin menerima kecaman-kecaman ataupun ialah membuktikan bahawa lakonan Datin tu mantap dan baik. Tapi macam mana Datin menerima reaksi daripada peminat-peminat takdir yang tertulis? Saya ambil dari sudut negatif, daripada sudut positif lah. Saya anggap ini adalah impact daripada lakonan tu. Maksudnya lakonan tu terkesan. That's why orang sampai kecam. Tapi ada yang emosi sampai terbawa keluar tu yang agak tak bagus sikit. Sebab ada yang sampai di air, yang terbawa emosi, yang memang sampai menyumpah yang supaya L akan kena macam tu. So benda tu agak takut sedikit lah. Cuma apa pun L happy sebab cerita ni L punya karakter memberi impact dan drama ni banyak sangat pengajaran dia. Tapi Datin pun sebenarnya dalam drama tu bukan sukakan si Azlan ni kan. Yang melebih-lebih adalah mak Datin sendiri, Cik Salmah tu. Jadi saya pun tertanya, kenapa Datin tak sound Cik Salmah ni ke? Jangan menyibuk dalam hubungan Ruhila dengan Azlan ke? Kenapa Okey, sebab Ila dia terlampau dengar cakap mak dia sebab dia pernah buat kesilapan dulu di masa lalu dia. So Cik Salmah ni yang macam akan selalu macam okey, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, dan Ila ni kena jadi penurut dia. Macam apa yang mak dia suruh dia akan okey, buat je. Tapi ada sebab kenapa dia buat macam tu. Bukan semata-mata sebab mak dia, tapi sebab anak dia juga. Jadi dia terpaksa buat macam tu pada kawan baik dia sendiri sebab dia nak dapatkan hak penjagaan anak dia. Which is dia pernah buang dulu, tapi now dia nak tebus balik kesalahan dia yang lama tu. Okey, gangguan dalam rumah tangga antara Azlan dan Juwita sebenarnya bukan daripada Ruhila seorang yang telah pun mengahwini Azlan, tapi Ruhila tahu atau tak tahu, mungkin saya terlepas episod, bahawa adik Ruhila sendiri sedang mengganggu abang ipar dia. Abang ipar dia, Rosita. Bukan, sedang mengganggu Azlan. Okey, sebenarnya Ruhila dia memang tak ada perasaan cinta pun terhadap Azlan. Dia macam mana nak cakap, dia sebenarnya apa yang dia lakukan ni hanya sebabkan nak tutup kesalahan dia yang lama tu je. Jadi sebab tu awak tak kisah. Adik ipar dia macam tu, dia tak kisah pun. Walaupun adik ipar dia goda abang ipar dia sendiri pun dia tak pernah rasa ada perasaan jealous tu, tak ada. That's why dia tak pernah nak suruh, dia kata dia sanggup hidup bermadu walaupun sampai mati. Dia tak kisah pun kalau dia dilayan hanya sebagai weekend wife sahaja, asalkan dia dapat bersama dengan anak dia, which is Mika. Okey. Dalam kehidupan sebenarnya Kak Su, ada tak kes-kes begini pernah sampai ke pengetahuan Kak Su? Baik, dia kalau kes yang memang 100% macam kes Ruhila dengan Juwita ni tak ada lagi lah. Tapi memang ada isteri kedua yang sanggup berkongsi semata-mata untuk ada status isteri plus supaya tak dapat hilang hak jagaan anak. Dia hanya nak berkongsi kasih. Memang ada. Telitinya memang ada. Maksudnya isteri kedua yang memang berniat untuk berkongsi dan bukan merampas. Macam kes dalam cerita tak ada tulis ni pun ikutkan cerita sebenarnya pun yang ada pun Ruhila tak boleh dikatakan perampas sebab dia tidak merampas hak Juwita. Dia membenarkan, cuma
kesnya adalah Azlan yang menceraikan. Dan perceraian itu bukan daripada hasutan Ruhila, tapi daripada desakan mak mertua. So kalau nak bawa kes syariah, Ruhila selamat. Mak dia yang jadi masalah. Jadi tapi sebab dia melibatkan mak mertua ya, kadang-kadang ada golongan wanita kita yang rasa tak sampai hati. Ibu-ibu ni kita kena hormat dan sebagainya. Jadi mungkin apa pesanan Kak Su lah? Baik, dia satulah. Memang ibu kita, ibu sendiri, ibu kandung, ibu mertua sendiri pun sama tak ramah macam ibu kandung, okey. Tapi satu yang kita kena ingat, hormat dan taat kepada mak atau mak mertua tu ada peringkat dia. Jangan sampai berlaku penganiayaan dalam rumah tangga. Sebab kalau kata dia tu seorang ibu yang baik, dia takkan merosakkan rumah tangga. Dia takkan menjahanamkan hidup anak dengan menantu dia. Macam dalam kes tak ditulis ni, memang pernah akak yang satu sulak akak nampak tu, memang dia kata dia tak kisah kalau kata anak dia sendiri bermasalah. Okey, jadi maksudnya sekarang ni memang mak tadi tu buat untuk kepentingan diri. Jadi kalau anak tu dah tahu mak dia ni memberi impak yang tak elok untuk kehidupan dia sendiri, okey, dia berhak untuk bersuara. Bukan melawan secara berkasar, tapi bersuara untuk mempertahankan hak dia, dan dia berhak untuk tak ikut apa cakap mak dia. Sebab bukan semestinya mak selalu betul. Okey, kalau kita tengok takdir yang tertulis, kita katakan bahawa Cik Salmah memang bersalah, banyak menghasut Ruhila, menentukan apa yang perlu dibuat kepada Azlan semua. Kalau dalam keadaan yang sebenar, Kak Su, bagaimana satu-satu kes tu nak dibuktikan di mahkamah? Apa bahan bukti yang boleh diterima di mahkamah untuk membuktikan apa yang Cik Salmah buat tadi kepada Azlan nanti? Baik. Sekarang ni, okey, kalau ikutkan macam ada satu sisi cerita dalam slot ni, ada pekerja dekat syarikat tu nak cari CCTV. Okey, itu pun antara bukti yang boleh bawa. Sebab tu sekarang ni kita ada terpa pintar. Ambil gambar boleh, tapi ikutkan sekarang ni kalau di mahkamah, gambar masih boleh dipertikaikan. Jadi kalau nak bukti yang kukuh di samping saksi, tapi saksi pun kan boleh menipu kan. Jadi gunakan teknologi yang ada, ambil video. Video insya-Allah tak boleh dipertikaikan. Video boleh, semacam CCTV pun boleh, tapi kena pastikan ada suara lah. Jadi itu sebagai bukti. Dan kalau contoh kata teks dekat WhatsApp, sebab tu kalau contoh apa-apa hal dengan suami ke dengan isteri atau dengan orang lain, elakkan guna voice note tu. Biar teks. Jadi kalau kata contoh teks dekat WhatsApp tu, kita boleh print screen, cuma pastikan unsafe contact, biar nampak nombor yang orang kita contact tu. Jadi itu pun boleh dibuktikan di mahkamah, dijadikan sebagai bukti dokumentasi lah, di samping saksi. Sebab sekarang sebenarnya saksi pun kadang-kadang boleh dipertikaikan kan. Okey, Datin, sekejap lagi 10 malam. Tadi kita dah tanya Kak Ijat apa yang penonton boleh jangkakan. Mungkin daripada Datin sendiri yang membawakan watak Ruhila, nak bagi tahu kepada peminat 10 malam ni apa agaknya yang boleh berlaku. Bukan spoiler, gambaran lah, sikit-sikit je. Okey, malam ni akan ada kejutan macam Abang Ijat cakap di mana Ian akan dah tahu segala-galanya, tapi saya pun tak boleh nak tak berani nak cakap lebih sebab takut terbocor, biar penonton sendiri yang tengok apa yang terjadi malam ni. Dia kalau Datin spoiler je, kita putuskan line ni. Kita nak menjaga tu supaya jangan kata spoiler terus. Dan sedikitlah Datin, kata-kata penghargaan Datin kepada peminat drama TYT ni, yang walaupun kecaman tu, tapi macam Datin katakan tadi, sebenarnya menunjukkan bahawa apa yang Datin bawakan sebagai Ruhila tu berkesan. Sebenarnya saya happy sangat dan terima kasih kepada penonton. Kami pun tak sangka dapat drama ni dapat sambutan yang luar biasa daripada penonton. So harap korang terus menonton sampai episod akhir dan teruskan menyokong drama-drama Melayu. Terima kasih. Alright. Dan pastikan di Twitter takdir yang tertulis trending lagi malam ini ya. Ringkas, insya-Allah. Kak Su, kata-kata akhir lah untuk orang panggil nasihat kepada mereka yang berdepan dengan masalah rumah tangga macam ni. Itu bukan jalan akhirnya. Mungkinlah apa yang boleh diusahakan. Baik, satu yang penting, kalau ikutkan kepada situasi kes drama tak ditulis ni, apa yang akan nampak situasi si Juwita, kalau ikutkan dia dah boleh perasan dah apa sebenarnya ada yang tak kena dengan Azlan. Okey, memang ada scene tu. Jadi ini juga antara perkara yang ramai isteri buat, dia dah rasa something tapi takut. Dia menolak diri dia sendiri. Orang kata tak cuba nak mengakui hakikat. Sebenarnya kalau kata contoh berlaku sesuatu, para isteri bukan nak suruh jadi CSI ke penyiasat tak, okey, tak. Tapi at least kena koreksi, kena cari sebab Allah dah bagi petunjuk.
dah ada sesuatu yang berlaku, cuba untuk kenal pasti apa masalah supaya tak ada tiba-tiba je boom. Tapi kadang-kadang isteri-isteri kita ni, isteri-isteri kita, isteri kita ni dia kata lebih baik aku tak tahu. Lebih baiklah selagi dia buat apa lagi aku tak tahu, tak apalah. Betul, tapi itu yang akan menjadi lebih masalah. Sebab kita tak tahu benda apa kita nak bertindak. Jangan sampai dah saat akhir dah, macam contoh cerita drama ni kan, tiba-tiba Azal umumkan, dah lucut jawatan, serah dekat isi kedua, dah pengsan dekat situ kan. So itu yang tak nak tu. So kalau kata contoh dah ada preparation, dah tahu dah, sikit-sikit berkemungkinan boleh elak perkara yang lebih buruk. Memang akan ada rasa sedih, rasa kecewa kan. Tapi sebagai seorang wanita, saya rasa ada kekuatan untuk menghadapi itu daripada terus dikecewakan. Betul. Setiap wanita, setiap manusia ada kekuatan. Cuma kita kena keluar kekuatan tu. Itu je. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu saya. Datin Elvina Muhammad yang membawakan watak Ruhila dalam Takdir Yang Tertulis. Tolong jangan kecam dia. Datin cuma berlakon aja. Awak ni pun, ni bukan Jalan Ampas punya era lagi kena baling batu sarip dol dia berlakon saja, membawakan watak tu saja. Terima kasih Datin. Senang sekali Datin bersama dengan Soal Drama dan juga Kak Su kita, Suzana Ghazali, perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i, kerana memberikan sedikit penerangan yang pastinya membuatkan penonton-penonton kita akan berfikir dengan lebih panjang lagi. Jangan ke mana-mana dan anda juga boleh tonton live Soal Drama ini di Facebook Cool FM. Kita nak kembali selepas ini. Aku anggap kau ni kawan baik aku dunia dan akhirat. Aku dah tak ada kawan lain dah. Aku bercerita semua masalah aku dengan kau. Rupa-rupanya belakang aku kau rampas suami aku. Kau orang gila ke apa? Kau nak suruh Azlan dengan Ila jadikan cikgu saksi untuk against record? Aku nak bercakap dengan anak aku. Salah? Tak boleh? Bukannya boleh ke tak boleh. Soalnya, what if laki bini tu twistkan cerita tu, jadikan apa yang kau buat itu satu bentuk harassment. And we lose the case. Is that what you want? But I miss my son. Aku tahu. Ini Soal Drama anda saksikan secara langsung di NTV 7 dan juga Facebook Cool FM. Dan jangan lupa pukul 10 malam nanti, come on guys, kita trendingkan Takdir Yang Tertulis di Twitter. Tadi dah diberi gambaran sedikit plot ataupun jalan cerita yang malam ni akan Ayan dah tahu segala-galanya kan. Best ni kalau kita nak layan dalam slot Samarinda sebentar nanti di TV3. Dan kalau kita bercakap tentang api dalam sekam ni, orang Melayu kita lah terutamanya, memang ini antara makanan dalam rumah tangga dan dah berzaman-zaman ada masalah orang ketiga, masalah campur tangan keluarga dalam rumah tangga. Ya, ini bukan pasal macam tetamu saya Kak Su tadi kata suami ada awet lain ataupun isteri ada power lain. Bukan. Sekarang ni dah lebih expand lagi. Kadang-kadang mak mertua campur tangan, mak kandung campur tangan, ipar duai campur tangan dan sebagainya. Jadi, apa yang perlu anda lakukan jika anda berdepan dengan masalah ini? Dapatkan nasihat guaman yang betul. Jangan pendam di dalam hati. Kalau awak pendam seorang, memang takkan ke mana, lagi merana hidup anda ya. Dan lakukan semuanya mengikut undang-undang yang ditetapkan. Ada bukti dari WhatsApp ke, dari gambar ke, video ke, semua simpan. Itu yang nak membantu kes anda di mahkamah nanti. Saya rasa itu sahaja untuk malam ini Soal Drama. Kita bercakap tentang takdir yang tertulis. Minggu depan melastik ke hatimu. Siapa nak bersama saya, Jana Nick ke Andy Bernardi? Pastikan temu janji anda esok pula, minggu depan. Tapi esok di Cool FM kita akan bawakan topik ini, iaitu orang ketiga dalam Bicara Petang Izwan Azir. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Malaysia.